Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Salam hujung minggu buat rakan sahabat guru daripada Negeri Perak lah. Khasnya yang menggunakan CIDS. Okey, saya akan bincangkan hari ini. Tutorial kita adalah berkenaan dengan ini kaedah saya lah. Tak semestinya kaedah cikgu salah. Ini adalah kaedah saya. Bagaimana saya hasilkan RPH yang saya buat setiap kali sebelum kelas lah. Saya buat mengikut kaedah saya. Yang mana cikgu boleh, kalau rasa cikgu rasa mudah, boleh cikgu ikut lah. Yang mana bila dah siap RPH tu nanti, semasa progres untuk langkah pengajaran, saya akan tunjukkan ada dua kaedah, iaitu memasukkan image dan juga memasukkan video di dalam langkah pengajaran. Itu saya akan kupas nantilah. Jadi jom kita tengok macam mana buat. Macam biasa kita masuk ke bahagian ni lah, kita punya CIDS di bahagian depan ni. Okay, kemudian kita, ini kebiasaan saya buat lah. Mungkin ada cikgu-cikgu yang buat dia menggunakan rekod. Dia menggunakan rekod, dia buka rekod pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya kebiasaannya, saya kalau saya buat untuk minggu yang baru, saya akan buat buka rekod, saya akan pergi ke bahagian rancangan tahunan dan saya akan pilih apa subjek yang saya nak buat. Katakan hari ni kita nak buat adalah tingkatan 2 RBT. Saya klik kat sini. Okay. Bila dia keluar yang macam ni, saya akan pilih untuk minggu yang ke-6 ni. Ini semua saya dah masukkan. Seterusnya saya akan pilih ini, sunting profil pembelajaran. Saya pilih dia. Saya besarkan. Kemudian saya tengok kat sini. Semua ini semua dah isi. Bila semua dah isi, saya hanya klik simpan. Saya klik simpan. Dia terus, sistem akan terus bawa cikgu-cikgu ke bahagian profil pelajar. Okay. Jadi saya bermula pada sini, saya akan isikan profil pelajar. Jadi saya isikanlah. Sediaan mungkin didedahkan dah. Simpan. Kemudian yang lain kita isikanlah. Ini. Okay. Isikan macam biasa. Right. Kaedah ini dia orang kata apa? Macam kita bermula daripada RPT terus ke RPH. Gitulah. Kalau cikgu nak bermula daripada buka rekod, mungkin sebab saya pernah jumpa dia cikgu ada yang rekod bila terlalu banyak kan bahagian situ, dia pening nak tengok pada bahagian minggu tu, dia tak berapa nak jelas. Jadi saya kata, apa kata, setiap kali nak buat pada minggu yang baru, kita buat menggunakan rancangan tahunan. Jadi bila dah ada rancangan tahunan, bila dah ada RPH tu, mudah untuk kita kenal pasti bila kita nak buat pada RPH yang kali kedua nanti. Alright. Isikan. Ini pun saya isikan dulu ya. Cikgu pun boleh isi ni. Isikan penuh mana yang bersesuaian. Ini saya skip lah. Okay. Isikan terus. Okay, kita simpan ya. Alright. Ini bahagian yang penting. Okay. Dia tak akan bawa ke sana dah. Sebab dia macam pop-up tu dia close dulu. Okay. Kita kembali ke model. Kita pilih buka rekod. Dekat sini tadi. Cikgu. Alright. Kita pilih. Tadi saya buat RPH tingkatan 2. Ini. Okay. Tingkatan 2 untuk minggu yang ke-5. Okay.
Saya pun klik bukan ni kat sini tadi. Rasanya minggu ke-6. RBT tingkatan 2. Okay, saya tengok ni je. Alright. Ini. Okey. Bukan minggu ke-5 tadi minggu ke-6. Okey. Ada selesai ni. Seterusnya kita bermula dengan jadual. Pilih jadual kelas kita. Okey, katakan saya pilih kelas hari Isnin. Satu ingatan untuk cikgu, jangan kata cikgu buat cara tu cikgu salah ke apa kan. Ini kaedah yang saya buat. Jadi cikgu kalau cikgu mahir macam tu, macam kaedah lain terpulang oleh cikgu. Tak ada masalah. Asalkan kita dah siap MIW, terus kita dapat buat RPH. Okey. Seterusnya, bila semua dah siap ni, okey, kita pun cipta RPH. Alright. Kemudian, ini yang penting ni. Ini katakan saya pilih letaklah ya berapa puluh minit pun. Ini pun saya letak. Kita kelas kita 1 jam. Okay. Alright. Ini langkah pengajaran yang penting. Okay, katakan untuk ni saya buat penyediaan bahan video yang dimuat naik. Okey. Ini yang saya nak tunjukkan, nak kupaskan ni. Cara memasukkan grafik yang mana video, image dan sebagainya. Okey. Katakan saya dah ada kat sini. Saya nak masukkan bahan yang saya buat lah. Okey. Katakan bahan tu saya dah masukkan ke YouTube. Kemudian saya nak masukkan ke RPH saya ni. Jadi di bahagian media ni, kita klik tambahan di bawah ni. Kita klik kat sini. Klik bahagian tambah kat sini. Okay. Cikgu boleh lihat ada bahagian media kat sini. Kita klik media. Alright. Dia akan keluar yang macam ni. Baik. Kita buat carian pada YouTube. Ini saya dah buat carian pada asing lah. Cikgu tak nampak kat sini kan. Di bahagian ni saya dah buat carian asing. Okay, saya klik ni. Ini adalah video yang saya dah hasilkan. Dah muat naik dalam YouTube. Okay. Kemudian saya copy link di bahagian YouTube ni. Ctrl C. Okay. Kita pergi balik ke bahagian RPH kita tadi. Kita masukkan link yang kita dah copy tadi di bahagian source. Ctrl V. Dia ada kat situ. Baik. Yang ini, bahagian dimension ni, cikgu kena ubah sikit lah. Kalau tak ubah, cikgu tekan OK. Nanti paparan tu dia akan ikut jadi besar lah. Okay. Kita ubah sikit. Mungkin kat sini kita boleh letak dia adalah 150 mungkin. Okay. Dia jadi macam tu lah. Ataupun cikgu nak 200 pun boleh. Tak masalah. Okay. Kemudian kita baru klik. Okay. Jadi, bahan yang kita muat naik tu ni, dia akan ada kat sini lah. Automatik bila dah ada kat sini, bila pentadbir ataupun mana-mana penolong kanan, guru kanan semak RPH cikgu, okay, bahan ni pun akan dapat dilihat oleh para pentadbir. Jangan risau cikgu. Memang ada. Okay. Baik, saya teruskan lagi. Itu kita dah masukkan video. Yang kedua, kita akan cuba masukkan image. Okay. Langkah pengajaran saya yang kedua, saya kata kelas mula. Okey, katakan ini arahan yang kedua. Saya nak memasukkan image. Sekarang tadi video, lepas ni image. Okey, image bila kita klik bahagian tambah, dia akan keluar benda yang sama. Cuma saya ingatkan cikgu, untuk image ni dia bergantung kepada bahan, bergantung kepada apa yang kita gunalah. Kalau macam kita guna laptop, senanglah.
Kalau kita guna telefon, mungkin bergantung kepada jenis-jenis telefon lah. Macam mana kita nak memasukkan tu. Dia punya image-image, copy, link, address dan sebagainya tu bergantung kepada jenis gadget yang kita gunakan. Okay. Yang saya nak tunjuk sekarang adalah bagaimana kita boleh guna daripada PC. Kita nak masukkan image dekat sini. Okay. Katakan saya dah buat carian. Ini carian saya. Dan ini gambar yang saya akan masukkan. Saya hanya klik di bahagian kanan. Cikgu cari di bahagian copy image address. Copy image address. Okay. Dah copy. Kita pergi balik ke bahagian sini. Kita Ctrl V. Dia akan masuk ke sini. Okay. Kalau nak masukkan description, bolehlah. Contoh model fungsi. Okay, yang ini pun cikgu ubah dia. Jadikan dia 200. Kemudian kita boleh klik. Okay. Image tu dia akan keluar kat sini. Untuk image, kalau untuk video, cikgu dah tak boleh nak ubah dah. Dia punya size kat sini. Tapi untuk image, image dia special, cikgu boleh ubah dia. Cikgu hanya klik pada image, cikgu ni drag dia. Kalau nak ubah, nak besarkan lagi pun boleh, tak ada masalah. Okay. Terpulang pada kita lah. Okay. Tapi kalau video memang tak boleh. Dia bergantung kepada size tadi lah. Kalau nak ubah, kena ulang semula buat yang saya dah tunjukkan tadi. Kemudian kalau katakan kita dah salah masuk, cikgu nak delete. Untuk video nak delete. Klik je pada video, tekan delete pada keyboard cikgu. Tak ada masalah. Terus delete. Dia akan hilang. Sama juga untuk image, tekan delete, dia akan hilang. Okey. Selain daripada dua kaedah ni, selain daripada tu, cikgu pun boleh masukkan melalui Google Drive ataupun OneDrive. Cuma kelemahan untuk OneDrive dan juga Google Drive ni, saya nasihatkan, kalau cikgu baca dalam modul pun, di bawah di bahagian description video nanti akan ada modul. Untuk bab ni adalah modul di bahagian modul 3, iaitu pertengahan. Cikgu Dr. Ismail dia dah pesan dekat situ. Nasihatnya adalah, kalau gunakan OneDrive, dia perlukan pentadbir untuk login guna email MOEDL tu, email KPM lah. Sebab kita menggunakan email tu kan dalam Microsoft. Jadi OneDrive agak rumit, jadi tak payah buat lah. Okay. Dan kalau Google Drive pun, masa cikgu nak setkan masuk gambar dalam, cikgu dah masukkan dalam Google Drive image cikgu. Kemudian cikgu nak copy dia punya link, masukkan ke sini. Hati-hati, pastikan link tu kita dah set dia sebagai public. Cikgu jangan dia, takut-takut dia masih lagi private. Kita takut kalau pentadbir ke apa, dia nak semak, dia buka link tu, dia tak boleh nak tengok. Itu masalah dia. Tapi kalau guna kaedah yang macam ni, insyaAllah dia tak akan berlaku apa-apa masalah. Okay. Kita dah selesai kat sini. Ini kita buat refleksi kan. Okay. Alright. Katakan dah selesai, saya pun simpan. Selesai. Okay. Jadi bila nak tengok balik, dia nanti dia akan keluar yang macam ni lah. Ada paparan untuk video, ada image. Okay. Selesai untuk topik hari ni. Jadi kalau cikgu ada masalah ataupun mungkin ada kekeliruan dekat mana-mana, cikgu boleh komen di bahagian bawah video ni. Dan kita akan cuba bincangkan pada video yang akan datang. Okay. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Kalau rasa bermanfaat, cikgu boleh share dengan sahabat-sahabat guru kita. Okay. Bye-bye.